Selamat pagi. Saya Muhammad Musa bin Mahidi. Untuk pada pagi ini, kita akan teruskan kepada PDPR kita untuk subjek Matematik MPAK. Apa benda MPAK? MPAK ialah mata pelajaran aliran kemahiran. So, untuk tingkatan 5 pada hari ini, kita akan tengok bab 1, nisbah, kadar dan kadaran. Untuk kelas tingkatan 5 Lavender, SMK Datuk Tinggi Kediri. Baiklah. Yang pertama sekali, hasil pembelajaran. Kita akan tengok pada hari ini nisbah 1.1 nisbah. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat mewakilkan hubungan antara tiga kuantiti dalam bentuk nisbah A kepada B kepada C. Itu hasil pembelajaran yang pertama. Hasil pembelajaran yang kedua, mengenal pasti dan menentukan nisbah setara dalam konteks berangka, geometri atau situasi harian. Ini dua hasil pembelajaran kita pada pagi ini. Yang pertama, nisbah. Okey, bila kita tengok dekat sini, saya ada bagi satu gambar seekor anjing. Yang ini adalah gambar asal. Kita tengok tapaknya adalah 6 unit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 unit. Manakala tingginya pula ada 4 unit. 1, 2, 3, 4. Dekat sini sebenarnya kita boleh tengok nisbah dia. Nisbah tapak kepada tinggi, ini adalah nisbah dia 6, 4. Kalau nisbah tinggi kepada tapak, 4, nisbah 6. Gambar di sebelah menunjukkan satu gambar yang sama tapi mempunyai saiz yang berbeza. So, gambar-gambar yang lain saya akan tunjuk selepas ini. Ini adalah contoh gambar yang lain. Yang ini kita tengok tapak dia 7 unit. Tinggi dia 5 unit. Yang ini pula tapak dia 9 unit. Yang ini pula tinggi dia 5 unit. Manakala yang ini tadi adalah gambar asal. Kalau gambar asal tadi kita tengok dekat sini, tapak dia ada 6 unit, manakala tinggi dia ada 4 unit. Untuk nisbah sesuatu objek, nilainya hendaklah didarabkan atau dibahagikan dengan nilai yang sama. Sebagai contoh dekat sini, gambar asal dengan gambar yang sebelah ini. Yang ini kalau kita perhatikan, gambar dia macam tidak normal, lebih tinggi. Maksudnya, nisbah dia dekat sini kadar dia tidak sama. Untuk yang ini pula, gambar dia kita tengok lebih lebar. Tinggi dia 5 tetapi tapak dia 9 unit. Sebab itu awak dapat gambar yang lebih lebar. Kalau yang ini pula, dia nampak normal sebab nisbah dia adalah nisbah yang sama. Kalau dekat sini, nisbah tinggi kepada tapak ialah 4 kepada 6 atau 4 kepada 6. Yang ini adalah sama dengan nisbah gambar yang di sebelah ini 6 kepada 9. Sebab itu kalau awak tengok kedua-dua gambar ini dia nampak sama. Nampak tidak ada kecacatan sebab dia didarabkan dengan nilai yang sama. Lepas ini kita tengok macam mana nak dapatkan nilai yang sama itu. Yang atas ini nisbah dia tidak sama sebab itu gambar dia macam cacat sedikit. Yang ini lebih tinggi, leper. Yang ini lebih lebar, leper juga. Untuk nisbah dia boleh ditulis dalam dua bentuk. Bentuk yang pertama ialah bentuk pecahan. Dia dibaca 4/6. Yang ini pula dibaca 6/9. Yang ini pula 2/3 ataupun boleh ditulis dalam bentuk nisbah. Yang ini adalah nisbah 4 kepada 6. Yang ini adalah nisbah 6 kepada 9. Yang ini nisbah 2 kepada 3. Okey. Kalau tadi kita tengok definisi nisbah. Nisbah adalah yang didarabkan dengan satu nilai yang sama. Sekarang kita tengok apakah hubungan antara tiga kuantiti. Kalau tadi cuma 2 sahaja, sekarang 3 kuantiti. Sebelah ini kita tengok, dia ada gula-gula dalam bekas yang mempunyai warna yang berbeza. Ada 3 warna yang berbeza. Warna yang pertama, warna kuning. Yang kedua, biru. Yang ketiga, merah jambu. Bilangan gula-gula ini boleh diwakilkan dalam bentuk nisbah. Nisbah A kepada B kepada C. Kalau awak ambil nisbah warna kuning,
kepada biru kepada merah jambu. Awak boleh tulis dalam bentuk nisbah macam ini. Lepas tu macam mana kita nak dapat jawapannya? Kita kira bilangan. Sebab dalam soalan ini kata tadi, berlainan bilangan dalam satu bekas. So, kuning sekarang ada berapa? Kuning ada 2. Biru ada berapa? Biru ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Manakala merah jambu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makanya nisbah bilangan gula-gula ini, kuning kepada biru kepada merah jambu ialah 2 kepada 6 kepada 8. Ini adalah dalam bentuk nisbah. Kenapa tidak boleh ditulis dalam bentuk pecahan? Sebab dekat sini kita ada 3 kuantiti. Kalau ada 2 kuantiti, barulah awak boleh tulis dalam bentuk pecahan. Okey, contoh 1. Nyatakan nisbah bilangan bongkah kuning, hijau dan biru. Macam mana awak nak tentukan yang mana adalah yang pertama, yang kedua dan yang ketiga? Awak tengok di dalam soalan ini. Yang mana dia sebut dahulu. Kalau dia sebut dahulu warna kuning, maksudnya kuninglah di depan. Kalau dia sebut hijau di tengah-tengah, hijaulah di tengah-tengah. Kalau dia sebut biru di hujung, biru dah di hujung. So, untuk yang ini awak tulis nisbah kuning kepada hijau kepada biru. Soalan suruh nyatakan bilangan nisbah bongkah kuning kepada hijau dan biru. So, kuning kita ada 2, hijau kita ada 6, biru kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Makanya nisbah 2 kepada 6 kepada 8. Dia dibaca macam ini, macam yang saya sebut tadi. Nisbah 2 kepada 6 kepada 8. Okey, kita teruskan dengan contoh yang seterusnya. Nyatakan nisbah bilangan buah pisang, durian dan mangga. Macam yang saya sebut tadi, macam mana kita nak tentukan yang di depan, di tengah dan di belakang. Kita tengok yang mana dia sebut dahulu. Kalau dia sebut dahulu pisang, maksudnya pisanglah di depan. Durian, durianlah di tengah. Mangga, manggalah di hujung. So, pisang ada berapa biji? 1, 2, 3, 4. So, 4 biji. Durian, awak tengok durian dekat sini ada 1 dan ada 2. So, durian ada 2. Manakala mangga pula 1, 2, 3, 4 dan 5. Dia dibaca macam mana? Nisbah 4 kepada 2 kepada 5. Okey, boleh ikut. So, untuk yang ini, dia cuma menyatakan nisbah sahaja untuk 3 kuantiti. Itu adalah hasil pembelajaran yang pertama. Okey, untuk yang ini pula, kalau tadi dalam bentuk gambar, sekarang ini dia dalam bentuk perkataan semua. Wakilkan nisbah 0.4 kilogram kepada 20 gram kepada 32 gram dalam bentuk nisbah A kepada B kepada C. Kita nak tulis yang mana adalah A. Ini yang disebut dahulu. So, maksudnya 0.4 adalah A. 20 gram adalah B. 32 gram adalah C. Ya, dia ditulis macam ini. Adakah ini sudah menjawab soalan? Belum. Walaupun dia macam sudah, tetapi dekat sini sebenarnya dia belum selesai. Sebab apa? Yang pertama sekali awak tengok dekat sini, unitnya tidak sama. Yang ini kilogram, yang ini gram, yang ini gram. Kalau unit tidak sama, apa yang awak perlu buat? Maksudnya yang pertama, awak perlu samakan unit. Nak senang tukarkan kepada mana lebih senang? Tukarkan kepada gram. Sebab gram ada 2, kilogram ada 1. Kilogram tukar kepada gram, darab ke bahagi? Kita perlu darab. Darab dengan berapa? 1000. Unit besar kepada unit kecil, darab. Unit kecil kepada unit besar, bahagi. Sekarang ini kilogram kan lebih besar daripada gram. So, kilogram, darablah. Darab dengan berapa? Darab dengan 1000. Bila darab dengan 1000, 0.4 darab 1000, awak akan dapat 400. 20 perlu darab dengan 1000 ke tidak? Tidak perlu. Tujuan kita sini tadi darab 1000 sebab kita nak tukar unit kilogram ini kepada gram. Bila kita dah dapat dia gram, 400 ini juga adalah gram. 20 gram, 32 gram.
Itulah tujuannya kita samakan unit tadi. Bila kita samakan unit, barulah semua ini sudah selesai. Kalau awak nak permudahkan pun boleh juga. Kalau dia soalan kata permudahkan. Yang ini 400 kepada 20 kepada 32 pun sudah betul sebenarnya. Tetapi kalau nak lebih cantik, kita perlu permudahkan sebab dia besar sangat. Macam mana kita nak permudahkan? Kita cari FSTB. Apa maksud FSTB? FSTB maksudnya faktor sepunya terbesar. Ingat lagi apa nama kaedah ini? Nama kaedah ini adalah pembahagian berulang. Kita ada dekat sini 400. Kita ada dekat sini 20. Kita ada dekat sini 32. Awak tengok dekat sini, apakah faktor sepunyanya? Untuk senang, tengok. Kalau nombor genap, faktor sepunyanya 2. So, bahagi 2. 400 bahagi 2 dapatlah 200. 20 bahagi 2 dapatlah 100. 32 bahagi 2 dapatlah 6. Itu baru sekali pembahagian. Nama kaedah ini tadi apa? Pembahagian berulang. Sebab itu awak boleh bahagi banyak kali. Itu baru sekali pembahagian. Awak tengok sifar 6. Nombor genap lagi betul? Bahagi 2 lagi. Dia macam itu. Kalau tengok nombor genap biasanya 2. So 200 bahagi 2 dapatlah 100. 10 bahagi 2 dapatlah 5. 16 bahagi 2 dapatlah 8. Sekarang awak tengok 3 nombor ini, 100, 5 dan 8, boleh ke tidak dibahagikan dengan 2? Tak boleh sebab ada 5. Boleh ke tidak dibahagi dengan 3? Tak boleh sebab ini nombor genap, ini nombor genap. Boleh ke tidak dibahagi dengan 4? Tak boleh, ini ada 5. Boleh ke tidak bagi dengan 6? Tak boleh sebab 5 lebih kecil daripada 6. Makanya, kalau ada nilai yang tidak dapat dibahagikan macam ini, kita berhenti. Berhenti bahagikan dia. Untuk faktor sepunya terbesar, kita berhenti membahagi apabila tidak dapat dibahagikan lagi. Betul? Bahagi 2 tak dapat, bahagi 3 tak dapat, bahagi 4 pun tak dapat. So, bila tak dapat, kita berhenti dekat sini. Makanya inilah jawapan awak. 100 kepada 5 kepada 8. So, dekat sini ada langkah-langkah dia. Yang pertama, langkah dia kita samakan unit. Yang kedua, langkah dia permudahkan. Macam mana nak permudahkan? Cari FSTB. Macam mana nak cari FSTB? Pembahagian berulang. So, berhenti apabila tidak dapat dibahagikan. Boleh? Kalau laju sangat, awak boleh pause, ulang balik dengar. Sebab itu saya record.